Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi bersama dengan saya dalam rancangan Tashih Al-Mafahim, pembetulan kepada fahaman-fahaman yang salah. Tuan-tuan sekalian, tajuk kali ini berkenaan dengan adanya zikir beramai-ramai satu, dan adanya zikir beramai-ramai dengan mengangkat suara dua. Sebelum tu saya nak sebut tentang dalil umum tentang berkaitan dengan berzikir, menyebut nama Allah, mengingati nama Allah dengan ucapan atau hati kita atau dengan tindakan kita. Kesemua itu dinamakan zikir. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman. Kita semua tuan, semua orang Islam hari ini Allah panggil. Uzkurullah. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kita sebut la ilaha illallah sehari 100, sehari 300, sehari 1000. Termasuk dalam ayat ni. Wahai orang beriman, sebut nama Allah banyak kali. Kamu dapat ingat Allah, sama ada dengan mulut kamu atau hati kamu, atau dengan tindakan kamu, kamu mengingati Allah. Dan dalam banyak kali Allah ulang dalam Quran, bila Allah sebut tentang zikir, Allah akan sebut dengan keadaan yang banyak. Allah akan sebut zikirlah pagi dengan petang. Berzikirlah dalam keadaan kamu duduk, kamu berbaring, kamu tidur, kamu berdiri. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kerana sesungguhnya orang munafik tidak akan mampu berzikir dengan zikir yang banyak. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Insan ayat 25, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dengan lidah atau dengan hati kamu, seperti yang saya hurai tadi, dalam solat ataupun di luar solat. Nampak tuan-tuan semua keadaan. Dengan lidah, dengan tindakan, dengan hati, dalam semayang, luar semayang, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, sebutlah nama Allah dengan banyak. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni pada waktu pagi, bukratan wa asilah, dan pada waktu petang. Ada rahsia yang besar tentang zikir yang banyak kepada Allah SWT. Sebab itu, para Nabi dan Rasul berzikir kepada Allah 24 jam. Rasulullah SAW berzikir hatta ketika baginda tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat Quran yang menarik, dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah SWT berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tiap-tiap sesuatu di dalam alam ni tuan, batu, pokok, kayu, daun, angin, laut, tasik, gunung, matahari, pasir, semua berzikir. Akan tetapi kalian tidak faham dan tidak memahami cara mereka berzikir. Subhanallah. Tuan-tuan tengok alam, semua berzikir. Binatang-binatang, kesemuanya berzikir. Itu tajuk berzikir, yang sangat menarik untuk kita tahu. Kemudian tuan-tuan, saya bawakan pula tentang
Ada tak zikir berjemaah? Zikir ramai-ramai ni ada ke tak? Ada kumpulan kata tak ada zikir ramai-ramai. Zikir ramai-ramai tu bid'ah. Betulkah pandangan tersebut? Apa kata ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, salah seorang ulama di kalangan sahabat yang sangat terkenal, beliau memaklumkan bahawa berlaku zikir beramai-ramai itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Abbas, "Inna raf'a as-sauti bizikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ibn Abbas kata, sesungguhnya mengangkat suara, meninggikan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai semayang fardu itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi jadi imam, Nabi semayang, Nabi jadi imam, habis Ibn Abbas kata, aku mendengar mereka berzikir beramai-ramai dengan meninggikan suara. Berlaku pada zaman Nabi. Ibn Abbas sebut kat sini meninggikan suara ketika berzikir selepas solat. Ketika itu Rasulullah masih hidup. Kemudian sambung Ibn Abbas, aku mengetahui, aku tahu benda tu ketika semua sahabat dengan Rasulullah ni habis semayang, sebab aku mendengar suara mereka berzikir. Sebab sahabat-sahabat mengangkat suara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini bukan Wadi Anwar yang hurai, tuan-tuan tahu. Ini daripada kefahaman para ulama kepada hadis itu. Dan benda itu diistimbatkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kemudian hadis kedua. Dalil lagi. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku duduk bersama satu kaum yang berzikir kepada Allah, Nabi kata, kalau aku duduk dengan satu kumpulan yang berzikir kepada Allah daripada subuh sampai matahari terbit, syuruk, lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba di kalangan anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Dan seandainya aku duduk bersama dengan satu kumpulan umat Islam zikir kepada Allah daripada asar sampai terbenam matahari, Nabi kata, tadi daripada subuh ni daripada asar pula sampai terbenam matahari, lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba abdi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan sanadnya hasan. Daripada sini kata para ulama, kita dapat faham bahawa zikir berkumpulan itu ada, wujud, tidak bid'ah. Bahkan ia sunnah Nabi dan para sahabat. 3. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum, akhrajahu at-Tabarani. Tidaklah satu kumpul zikir dan mereka mengharapkan redha Allah, berlaku keadaan tu satu kaum umat Islam bila-bila masa berkumpul berzikir harap redha Allah, malaikat menyeru di langit, qumu maghfuran lakum, bersurailah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampunkan. Ini dalil ketiga, ada zikir secara berjamaah. Dalil yang keempat dan yang terakhir
bahawa zikir berjemaah serta mengangkat, meninggikan suara itu ada, iaitulah yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi, Allah berfirman. Hadis qudsi, Allah berfirman. Hadis qudsi ni maksudnya wahyu dari Allah direct kepada Rasulullah tanpa perantaraan Jibril. Itu namanya hadis qudsi. Maklumat itu daripada Allah dan Nabi sampaikan dengan ayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dinamakan hadis qudsi. Firman Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu 'inda dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku akan melakukan kepada hamba-hambaku seperti mana harapan hamba-hambaku terhadap aku, sangkaan hamba-hambaku kepada aku. Dan aku sentiasa menjaga hamba-hambaku, bagi taufik, bagi pertolongan, ketika mana mereka sering menyebut nama aku. Ketika mana mereka menyebut namaku secara sembunyi, aku memberikan pahala dan rahmatku secara sembunyi. Dan ketika mana hamba-hambaku menyebutkan namaku, berzikir secara berjamaah dan ataupun mengangkat suara, aku juga akan menyebutkan mereka di kalangan malaikatku yang mulia. Subhanallah. Dalil-dalil yang begitu jelas bahawa ada ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat dan salafus salih. Mereka berzikir secara berjamaah. Mereka mengangkat dan meninggikan suara ketika berzikir itu. Semoga kita faham Islam ini dengan cara yang benar, dengan cara ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak mengelirukan umat Nabi SAW dengan fahaman yang tidak tepat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.